Bismillahirrahmanirrahim. Bab karamatil awliya'i wa fadlihim. Bab pada menyatakan karamah yang diberi kepada wali-wali dan kelebihan mereka. Karamah ialah perkara yang pelik, perkara yang luar biasa, yang berlaku daripada orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala, yang meninggalkan larangannya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang taat kepada Allah. Mereka ni bukan Nabi, bukan Rasul alaihi mussalatu wassalam. Sekiranya berlaku kepada Nabi dan Rasul dinamakan mukjizat. Mukjizat, perkara yang luar biasa. Seperti Nabi Musa capak tongkat jadi ular. Nabi Daud melembutkan besi yang keras. Nabi Sulaiman boleh memahami bahasa burung dan bahasa binatang. Itu semua perkara yang luar biasa. Semut bercakap pun dengar. Ini perkara yang luar biasa. Sekiranya orang itu adalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dinamakan mukjizat. Sekiranya orang itu adalah orang yang soleh, orang yang baik, dinamakan wali-wali. Wali-wali ni dia tak mengaku dia wali. Kalau orang tu mengaku dia wali, tu bukan wali lah tu. Bukan wali, dia mengaku dia wali. Itu bukan wali. Bukan wali. Dan kita kena sedar, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tidak ada lagi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Di sana ada orang yang tidak Rasul dan tidak Nabi. Dikurniakan oleh Allah perkara-perkara yang luar biasa. Dinamakan karamah. Dengan tujuan Allah Ta'ala nak tolong dia, nak bantu dia, kerana dia menjalankan kerja-kerja Islam. Oleh kerana dia buat kerja Islam, dia menegakkan Islam, dia berjuang Islam, dia tolong Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, maka orang ni diberi kadang-kadang pertolongan yang luar biasa yang dinamakan karamah. Karamah ni beri pada orang yang hidup, orang mati dah tak ada dah. Ni duduk pergi puja kubur, karamah orang mati, itu tak betul, salah. Itu ajaran salah. Ajaran yang tak betul. Jangan ikut. Karamah ni diberi pada orang hidup dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dhalika huwal fawzul azim. Surah Yunus. Yang bermaksud, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan kepada mereka dan mereka tidak berduka cita. Mereka itu ialah orang-orang yang beriman. Dan adalah mereka itu bertakwa kepada Allah. Bagi mereka gembira di dalam kehidupan dunia dan di hari akhirat. Tidak ada perubahan lagi bagi kalimah-kalimah Allah, firman Allah yang merupakan perintah, larangan dan sebagainya. Itulah dia kemenangan yang paling besar. Ayat ini menerangkan siapa dia wali-wali Allah. Wali-wali Allah ialah orang yang bertakwa setelah mereka beriman, yang taat akan Allah, yang patuh pada perintah Allah Ta'ala, yang baik. Orang ni dia mati, dia tidak duka cita. Walaupun dia terima kesusahan di atas dunia, dia tidak duka cita. Dia menghadapi kesusahan itu dengan sabar. Allah Ta'ala beri kelebihan mereka pada mereka. Dan Allah Ta'ala memberi berita gembira kepada mereka dalam kehidupan dunia dan kehidupan di hari akhirat. Di mana kita melihat mereka yang menegakkan ajaran Allah di atas muka bumi ini, walaupun orang tengok dia kena penjara,
kena jail. Orang tengok dia kena berbagai-bagai tindakan, kena susah. Tetapi tidurnya lena, jenera, sihat, tak ada apa-apa. Walaupun sedih, dia boleh menghadapi kesedihan itu dengan baik. Ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Mereka inilah yang diberi karamah oleh Allah Taala. Ada pun mereka yang sembahyang dok, puasa dok, kaca, ada berlaku pelik pada dia. Ini sihir. Dinamakan sihir. Jangan kita terpengaruh dengan sihir-sihir. Perkara yang pelik yang dia beri kepada orang yang sembahyang bang pun tidak. Ini adalah sihir, bukannya karamah. Kena beza di antara karamah dengan sihir. Seterusnya Allah Ta'ala menceritakan karamah yang diberi kepada orang-orang yang terdahulu. Wa qala ta'ala, wa huzzi ilayki bijiz'in nakhlati tusakhit 'alayki rutaban janiyah wa kuli washrabi al-ayah. Maksudnya, dan firman Allah Ta'ala kepada Maryam alaihassalam, dan goncangkanlah batang pokok kurma itu. Nescaya akan gugur kepadamu buah-buah kurma yang mekar. Makan dan minumlah. Sehingga akhir ayat. Ayat ini mengisahkan Maryam alaihassalam. Seorang perempuan yang salihah. Yang sangat taat kepada Allah Ta'ala. Yang dinazarkan oleh ibunya. Ketika ibunya mengandung, dia bernazar nak letak anak dia di masjid. Untuk beribadat di masjid. Beribadat di masjid. Tak ada kerja lain, beribadat saja. Masa doa tu, dia tak kira lelaki puan, dia tak sebut. Tiba-tiba dia boleh anak perempuan. Macam mana anak perempuan ni lain dengan anak lelaki. Anak lelaki lainlah. Boleh bebas, anak perempuan ni susah. Nak jaga, nak buat macam mana. Sedangkan dia sudah bernazar. Dia terpaksa menunaikan nazarnya. Ini cerita sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalam syariat Nabi Muhammad, kalau bernazar begini, kena bayar kafarah. Boleh bayar kafarah nazar. Ini syariat zaman dulu, lain. Maka ditunaikan nazarnya, diserah kepada Zakaria. Kepada pak saudara dia Zakaria. Supaya menjaga anak saudaranya Maryam. Zakaria menjaga. Maka berlakulah peristiwa yang Allah Ta'ala sudah atur pada azali. Untuk menunjukkan kekuasaannya. Iaitulah Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Nabi yang besar di kalangan Bani Israel. Dilahirkan dengan cara luar biasa. Mengandung dengan tidak ada suami. Tidak bersetubuh. Dengan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ini bukan mudah. Satu perkara yang menimbulkan fitnah yang sangat dahsyat. Tiba-tiba dia mengandung. Sudah tentulah macam mana nak buat. Akhirnya dia berundur diri daripada masjid. Ketika nak melahirkan anak. Lalu Jibril memerintah. Supaya dia memukul batang tamar. Batang tamar ni kukuh, dia bertanya lagi. Macam mana tepuk batang tamar boleh bergoyang pokok. Ini satu perkara yang susah. Orang lelaki pun tak boleh buat, ni orang perempuan pula. Dalam keadaan yang sakit nak melahirkan anak. Malaikat suruh katok batang tamar itu. Bergoncang. Di sini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala suruh bekerja juga nak bagi rezeki. Bukan rezeki dengan percuma. Walaupun dia tak gerak, kena goncang juga. Walaupun Allah Ta'ala boleh buat kun fayakun. Jadi dan jadilah. Jadi Allah Ta'ala suruh Sayyidina Maryam menepuk batang tamar. Dengan perintah Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Bila tepuk batang tamar, luruh buah rutab. Rutab ialah buah kurma yang mekar. Kurma yang mekar ini molek dimakan oleh perempuan yang mengandung. Untuk melahirkan anak. Di sini menyatakan khasiatnya.
Maka dipukul, luruh buah kurma yang mekar itu. Dan minum, di bawahnya ada mata air. Pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karamah yang diberi kepada Maryam alaihi salam. Allah taala beri karamah, perkara yang luar biasa. Dengan tepuk bergojang bawang kurma sehingga buah dia luruh. Buah yang mekar luruh dia boleh makan. Dan keluar daripadanya air. Ini perkara yang luar biasa. Sepak yang payah air. Ini adalah karamah yang diberi kepada seorang perempuan yang wali, yang taat akan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala jadikan dia melahirkan anak untuk menyatakan manusia. Dijadikan oleh Allah. Allah jadikan Adam dengan tidak ada ayah dan ibu. Adam dijadikan ayahnya tak ada, maknya tak ada. Allah Ta'ala jadikan Hawa dengan tidak ada maknya. Lelaki saja. Dijadikan betulan rusuk Nabi Adam AS. Allah Ta'ala jadikan Isa daripada ibunya dengan tidak ada ayahnya. Ini ialah untuk menyatakan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau orang tu dia berzina, dia kata dia macam Siti Maryam juga, itu pelawak. Ini lain ceritanya. Jangan begitu. Ini khusus. Allah Ta'ala buat khusus kepada Maryam alaihissalam. Seorang wali daripada wali-wali Allah. Dia beri kepadanya karamah. Wa qala ta'ala, kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Firman Allah Ta'ala, setiap kali Zakaria masuk untuk melihat Maryam di mihrab, tiba-tiba dia dapati di sisinya rezeki. Ada buah-buahan, padahal bukan musim dia. Lalu Zakaria berkata, wahai Maryam, dari mana untukmu buah-buahan ini? Katanya, ia dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki kepada sesiapa yang ia kehendaki dengan tidak terkira. Ayat ini mengisahkan ketika Maryam alaihissalam duduk beribadat di dalam masjid di mihrab. Mihrab ialah surung masjid yang menghadap ke kiblat, itu mihrab. Beribadat di situ, di Baitul Maqdis. Tiba-tiba Zakaria, pak saudara dia tengok, ada buah dekat dia. Buah anggur, buah hepa, musim itu tak ada. Bukan musim dia. Lalu Zakaria bertanya, dari mana kau dapat ni wahai Maryam? Kata Maryam, dari sisi Allah. Allah Ta'ala yang beri rezeki. Allah Ta'ala beri pada siapa yang dia kehendaki di kalangan hambanya dengan tidak terkira. Ini juga adalah karamah yang diberi kepada Maryam alaihissalam. Menunjukkan bahawa wali ada juga orang perempuan. Adapun Rasul dan Nabi lelaki saja jadi Rasul. Wali-wali orang lelaki pun ada, orang perempuan pun ada. Wa qala ta'ala, wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال. الآية. Dan firman Allah Ta'ala menceritakan Ashabul Kahfi, iaitulah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, yang melarikan diri dari kerajaan yang zalim. Dan berkatalah salah seorang daripada mereka, dan jika sekiranya kamu mengasingkan diri daripada mereka, yakni daripada orang yang kafir itu, dan tidaklah kamu mereka itu sembah malaikat Allah, dan ketika mereka itu mengasingkan diri daripada mereka, dan ketika kamu mengasingkan diri daripada mereka, dan tidaklah mereka itu menyembah malaikat Allah, maka tinggallah kamu di dalam gua. Nescaya Tuhan kamu akan mengurniakan kepekaan rahmatnya dan menyediakan untuk kamu dengan urusannya perkara yang memudah dan menyenang dan memberi manfaat kepada kamu.
Dan engkau melihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tahu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa matahari condong daripada mereka, daripada gua mereka ke arah belah kanan apabila naik, dan matahari juga condong ke barat daripada gua mereka apabila matahari jatuh. Ayat Suratul Kahfi menceritakan berkaitan Ashabul Kahfi, iaitulah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah Ta'ala, di negeri yang kafir, negeri yang pemerintahnya zalim. Pemuda-pemuda ni dikatakan anak pembesar, anak menteri-menteri, bukan sembarangan orang. Kalau mereka nak hidup senang, mereka boleh hidup senang. Tetapi mereka tidak rela dengan pemerintahan yang kafir dan zalim. Mereka nak lawan, tak ada pemimpin nak lawan. Nak lawan, tak ada pemimpin. Kalau ada pemimpin, kena ikut pemimpin tu, kena lawan. Di sini Allah Ta'ala beri kelebihan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad ni akan ada kumpulan, ada pemimpin yang berjuang untuk menegakkan Islam. Zaman dulu, ada masa tidak ada pemimpin. Pemimpinnya tak ada. Sedangkan pemerintahnya kafir dan zalim. Walaupun hidup senang, tetapi dalam keadaan sesat. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk melarikan diri, bersembunyi. Dengan cara mereka bermain bola. Memukul bola dengan tongkat. Sedikit demi sedikit, masa itu tak ada padang macam sekarang. Orang dulu ingatkan mereka duduk main bola. Rupanya mereka nak melarikan diri. Bila jauh daripada orang ramai, akhirnya mereka bertemu dengan sebuah gua. Lalu mereka tidur dalam gua itu. Allah Ta'ala tidurkan mereka 300 tahun lebih. 300 tahun lebih tidur dalam gua. Dan Allah Ta'ala jadikan mereka selamat. Tidak dimakan oleh cahaya matahari. Dan tidak dimakan oleh cahaya gelap. Dengan Allah Ta'ala jadikan pada gua itu lubang. Lubang. Di mana cahaya matahari berubah. Daripada satu masa ke satu masa. Bila condong, mereka panas. Bila condong, mereka teduh. Boleh cahaya matahari dan ada masa teduh. Ada masa malam. Dalam keadaan yang seimbang. Allah Ta'ala jadikan mereka dengan begitu rupa. Dan mereka berpusing. Tubuh mereka kanan dan kiri. Dengan tidak dimakan oleh tanah. Walaupun dalam keadaan rambut mereka jadi panjang, kuku mereka panjang. Kerana masa yang lama. Masa yang lama ini adalah karamah. Yang diberi oleh Allah kepada wali-walinya. Yang beriman kepada Allah. Yang terdiri daripada orang muda. Yang tidur tak boleh nak jaga diri. Tapi Allah Ta'ala jagakan mereka. Dengan perintah daripada Allah kepada makhluk-makhluknya. Hadis yang pertama menceritakan tentang zaman kita, zaman Islam. Ada juga karamah. Wa an Abi Muhammadin Abdurrahman ibn Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma, an ashab as-suffati kanu unasan fuqara. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. Kita terjemah lagi kerana hadis ni panjang. Dan daripada Abi Muhammad Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Abdurrahman ialah anak pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdurrahman ni seorang pahlawan yang gagah berani. Yang terkenal dengan beraninya yang menyertai peperangan di zaman selepas Nabi SAW. Dan dia masuk Islam kemudian daripada ayah dia. Dalam masa peperangan Badar, dia masih lagi kafir. Ayah dia berperang dengan Nabi SAW, dia berperang dengan Abu Jahal. Dan Abu Bakar menghunus pedang untuk bunuh anak dia, Abdurrahman. Tetapi Rasulullah pegang. Jangan. Rupanya Allah Ta'ala telah mentakdirkan Abdurrahman ini masuk Islam. Dan menjadi pahlawan yang gagah berani. Dari Abi Muhammad Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, bahawa
sahabat-sahabat Nabi yang fakir, yang dikenali dengan ahli sufah. Ahli sufah ialah sahabat-sahabat yang fakir, yang miskin, yang tak ada harta. Dia duduk di sufah, duduk di serambi rumah Nabi SAW. Di mana mereka ini makan, duduk harap makanan orang beri hadiah ke Nabi. Bila ada orang hantar makanan, hadiah ke Nabi, bolehlah makan. Kalau betul tak ada makanan, belaparlah. Kerana mereka merupakan orang yang menganggur. Orang yang tak ada kerja, kerjanya tak tetap. Seperti Abu Hurairah dan lain-lain. Abdul Rahman menceritakan tentang peristiwa ahli sufah. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala marratan, bahwa Nabi SAW bersabda pada satu kali, man kana indahu ta'amu ithnaini falyadhhab bi thalithin, wa man kana indahu ta'amu arba'atin falyadhhab bi khamisin bi sadisin, atau kama qala. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang ada di rumah dia makanan untuk 2 orang, bawa 3 orang. Barang siapa yang ada makanan 4 orang, maka pergi bersama dengan 5, 6. Ataupun sabda yang sepertinya. Wa anna Abu Bakr radhiyallahu anhu jaa bi thalathatin. Abu Bakar radhiyallahu anhu bawa 3 orang ke rumah dia. Wa antalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi 'ashratin. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bawa 10 orang pergi ke rumah dia ajak makan. Wa anna Abu Bakr ta'ashsha 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar sendiri makan malam di sisi Nabi SAW. Dia sendiri dah balik rumah, suruh ke anak dia Abdul Rahman. Bawa tetamu 3 orang. Makanan tak cukup. Hanya ceritanya. Summa labitha hatta sallal isya. Kemudian berlalu masa sehingga sembahyang isya. Summa raja'a. Kemudian dia pulang. Faja'a ba'da ma madha min al-laili ma syaa Allah. Kemudian Abu Bakar balik ke rumah setelah berlalu malam mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh kerana dia makan di rumah Nabi, maka dia balik lewatlah. Dia suruh Abdul Rahman anak dia layan 3 orang tetamu ahli sufah ni. Qalat imra'atuhu, berkatalah isterinya, ma habasaka an adiyafik, apa yang menghalangmu balik lewat sehingga tak melayan tetamu-tetamumu? Qala aw ma asyaitihim. Qala aw ma asyaitihim. Lalu Abu Bakar tanya, mudak beri makan ke tetamu aku? Dia tanya macam pula, mudak beri makan malam? Qalat abaw. Mereka enggan, tak mau makan. Hatta taji'a, sehingga engkau balik baru mereka nak makan. Tetamu ni suruh makan, engkau nak makan. Sehingga membalik bahawa dia nak makan. Wa qad aradu alaihim, sebenarnya telah dihidangkan kepada mereka. Telah dihidang dan makan ini, tapi dia tak mau makan. Qala fa dhahabtu ana fakhtabatu. Kata Abdul Rahman, aku pun berundur, aku menusuk, takut marah dia ayah. Abdul Rahman ni beken-beken takut ke ayah dia. Kerana Abu Bakar ni terkenal dengan bengkeng, terkenal dengan musang Abu Bakar ni. Dengan anak isteri dia. Kata Abdul Rahman, aku pun lari lalu aku menusuk. Faqala ya Ghuntaru. Lalu dia berkata, wahai bodoh. Dia katakan oleh Abdul Rahman, bodoh. Ini kasarnya bahasanya. Bodoh. Menunjukkan bagaimana beken dan benihnya. Ya Ghuntaru, bodoh. Fajadda'a wasabba. Lalu dia marah dan memaki. Dia marah, dia maki anak dia Abdul Rahman. Wa qala kulu hani'an. Lalu dia kata ke tetamu dia, makanlah kamu dalam keadaan tenang. Makan. Dia suruh tetamu dia makan. Wallahi la at'amuhu abadan. Wallahi la at'amuhu abadan. Lalu dia kata, aku tak mau makan. Aku tak makan kerana aku makan dah. Qala wa aymullahi, demi Allah, ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asqaliha aktsaru minha hatta syabi'u. Kata Abdul Rahman, Abu Bakar tak mau makan.
Sehinggalah tetamu tak makan juga akan dicerita riwayat ayat lain. Kami tak mau makan kalau kau tak makan. Lalu Abu Bakar pun makan sama. Barulah tetamu makan. Kata Abdul Rahman, wa aymullahi, demi Allah. Kata Abdul Rahman, aku pun ikut makan sama, takut kat dia. Aku nusuk aku tak cukup. Makan ang sikit. Tetamu pula. Dia suruh tetamu je makan. Nama makanan tu tak cukup. Lalu tetamu kata, kami tak mau makan kalau kamu tak makan. Lalu Abu Bakar pun makan, anak dia Abdul Rahman pun makan. Wa aymullahi, demi Allah, kata Abdul Rahman. Ma kunna na'khudhu min luqbatin illa raba min asfaliha aktsaru minha. Setiap kali kami ambil suap makanan, tiba-tiba timbul di bawah makanan yang lain. Ini karamah Abu Bakar. Karamah dia. Dia tubik kat bawah makanan lain pun. Tubik. Daripada mendatang tak tahu. Aksara minha. Lebih banyak lagi. Kau ambil kau banyak. Kau ambil kau banyak makanan tu. Hatta syabi'u. Sehingga mereka kenyang. Wasarat aksara mimma kanat qabla dalik. Tiba-tiba makanan tu jadi banyak pada sedia. Sedangkan kami makan. Makanan sikit jadi banyak pada sedia. Panazara ilaiha Abu Bakrin. Lalu Abu Bakar tengok pada isteri. Lalu Abu Bakar tengok pada isteri. Faqala limra'atihi. Lalu dia kata kepada isteri dia, ya ukhta bani Firas, ma hadha? Ma hadha? Ya ukhta bani Firas, ma hadha? Wahai ukhta bani Firas. Ini gelaran pada isteri dia. Panggilan manja pada isteri dia. Ma hadha? Apa ni? Apa ni jadi banyak ni? Qalat la wa qurrati aini. Lahiya al-ana aktsaru minha qabla dhalika bi 3 marrat. Kata isteri dia, la. Apa jadi ni? Wahai suami yang aku sayang. Sekarang jadi lebih banyak 3 kali ganda, kata dia. Macam mana jadi 3 kali ganda banyak makanan ni? Fa'akala minha Abu Bakar. Abu Bakar makan. Wa qala innama kana dhalika minas syaitan. Kata Abu Bakar, ni daripada syaitan. Abu Bakar kata, daripada syaitan. Thumma akala minha luqmatan. Kemudian dia makan suap. Thumma hamalaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asbahat indahu. Kemudian dia bawa makanan tu beri ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa, tunjuk ke Nabi. فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا. Lalu kami bawa dekat Nabi dan berlalu masa kami dapati ada 12 orang. Ma'a kulli rajulin minhum unasun. Tiap-tiap orang ada pengikut-pengikut dia. Allah a'lamu kam ma'a kulli rajulin. Allah Ta'ala yang tahu berapa banyak pengikut bagi tiap-tiap orang. Fa'akalu minha ajma'un. Lalu semua mereka makan belaka. Wa fi riwayatin, mengikut satu riwayat yang lain. Fahalafa Abu Bakrin, Abu Bakar bersumpah. La yata'amuhu fahalafatil mar'ah. Perempuannya juga bersumpah. La tata'amuhu, kami tak mau makan. Mengikut riwayat yang lain, Abu Bakar suruh makan, tetamu dia tak makan. Lalu Abu Bakar bersumpah, wallahi aku tak mau makan. Mu kena makan. Isteri dia pun bersumpah, wallahi kami tak mau makan, mu kena makan. Fahalafa ad-dhaifu awil adyaf alla yat'amuhu aw yat'amuhu hatta yatma'ah. Tiba-tiba tetamu pun bersumpah juga, wallahi kami tak mau makan sehingga kami makan. Bersumpah belaka. Abu Bakar pun bersumpah, bini dia bersumpah. Kemudian tetamu juga bersumpah. Macam mana bila sumpah tak mau makan, tak boleh makan lah. Kami tak mau makan kalau kamu tak makan, kata tetamu. Abu Bakar kata, kami tak mau makan, wallahi kenyang dah. Isteri dia kata, wallahi kenyang dah. Kenyang dah, kata isteri dia. Faqal Abu Bakar, hadhihi minas syaitan. Kata Abu Bakar, ni syaitan belaka, dia tak mau makan. Pakat tak mau makan belaka ni syaitan. Bau jelas hadis ni. Sumpah tu maknanya salah satu pihak mestilah melanggar sumpahnya.
Kalau tidak, jadi syaitan. Maka tak makan mereka. Lalu Abu Bakar pun makan. Fada'a bitta'am fa'akala. Lalu Abu Bakar minta makanan dibawa dekat dia. Lalu dia makan. Wa akalu. Dan semua mereka makan. Faja'adu la yarfa'una luqmatan. Illa rabat min asfaliha aksara minha. Apabila mereka makan, setiap kali mereka bersuap, malaikat tumbuh di bawahnya lebih banyak lagi. Lepas makan, tumbuh makanan di bawah lagi. Faqala ya ukhta bani Firas, ma hadha? Lalu dia kata, wahai isteriku, Bani Firas, apa ni? Faqalat wa qurrati aini, innaha al-ana aktaru minha, qabla an na'kul. Isteri dia kata, sekarang jadi banyak, belum ada kita makan lagi. Fa'akalu, lalu mereka makan. Wa ba'atha biha ila Nabi SAW, fadhakara annahu akala minha. Lalu mereka bawa makanan tu kepada Nabi SAW, dan Nabi makan daripadanya. Wa fi riwayatin, mengikut satu riwayat yang lain, anna Abu Bakrin qala la Abdurrahman, Abu Bakar berkata kepada anaknya Abdurrahman, dunaka adiyafaka, aku tinggal kepadamu tetamu-tetamu ni, kata dia. Aku suruh mula. Fa inni muntaliqun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak pergi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Abu Bakar ialah sahabat yang paling akrab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja masa hijrah, bahkan di masa aman, di masa perang, sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kadang-kadang makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rafaqnya Abu Bakar. Kata Abu Bakar ke anak dia Abdurrahman, aku suruh kamu lah tetamu ni, aku nak pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fafrugh min qirahum qabla an aji, habiskan makanan kepada tetamu ni sebelum aku balik, kata dia. Fantalaqa Abdurrahman, lalu Abdurrahman pun pergi menjalankan tugas. Fa'atahum bima indahu, lalu Abdurrahman menghidangkan makanan. Faqala ta'amu, Abdurrahman kata makan, sila makan, jemput tetamu makan. Faqalu aina rabbu manzilina, mana tuan rumah kita? Tuan rumah ni mana, tak ada. Dia suruh kita makan, dia lari. Mana boleh, kata tetamu. Qala ta'amu, lalu Abdurrahman kata makan. Qalu ma nahnu biakilin hatta yaji'a rabbu manzilina. Kata tetamu, kami tak mau makan sehingga tuan rumah balik. Qala aqbalu anna qirakum fa innahu in jaa wa lam tat'amu lanalqayanna minhu. Kata Abdurrahman, makanlah makanan ni, nanti dia balik kami kena pula Yang mahu ke kami pula. Abdurrahman kata, musang ayah saya ni jamai, kalau mudah makan saya kena marah. Fa abau, lalu mereka enggan. Fa araftu annahu yajidu alayya, lalu Abdurrahman kata, kena dah aku sekali ni. Balik ayah marah dah. Falamma ja'atana haitu anhu, setelah aku dengar ayah aku balik, aku pun bersembunyi, kata dia. Takut kena marah. Faqala ma sana'tum, lalu mereka kata, apa yang kamu dah buat? Fa akhbaruhu, lalu isteri dia, anak lain pun kabar beritahu, tetamu tak mau makan. Faqala ya Abdurrahman, aku panggil ayah Abdurrahman. Fasakatu, aku diam, tak jawab. Summa qala ya Abdurrahman, dia panggil aku ayah Abdurrahman, aku diam. Qala ya Ghuntar, hei bodoh, panggil bodoh saya tu. Ini baiknya Abu Bakar. Aqsamtu alaika in kunta tasma'u sauti lama ji'ta. Pasal apa mendengar suara aku mu tak jawab? Mau kan anak Abdurrahman? Fakharajtu, lalu aku pun tubik, kata Abdurrahman. Faqultu sal adiyafak, tanyalah tetamu ni ayah. Tanya tetamu. Jangan marah saya. Tetamu tak mau makan. Faqalu sadaq atana bihi. Kata tetamu, betul kami tak mau makan. Faqala innam antazartumuni wallahi la at'amuhu al-lailah. Kata Abu Bakar, mu tunggu aku, demi Allah aku tak mau makan malam ni, kan aku makan dah. Faqala al-akharun wallahi la nat'amuhu hatta tat'amah. Lalu mereka berkata, demi Allah kami tak mau makan sehingga engkau makan, baru kami makan. Faqala wailakum ma lakum la taqbaluna anna qirakum.
apalah kamu ni? Kamu tak sudi aku layanmu ajak makan? Kata Abu Bakar. Mu tak sudi, mu tak terima layanan aku? Hati ta'ama, bawa makanan. Faja'a bihi, lalu makanan dihidang. Fawad'a yadahu, lalu dia meletakkan tangannya. Faqala bismillah, lalu dia pun makan bismillah. Al-ula minas syaitan, yang dulu tadi daripada syaitan. Aku supah tu syaitan, dia kata. Ni aku makan dah. Fa'akalu wa akalu. Lalu Bakar pun makan dan mereka pun makan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni menceritakan karamah yang diberi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ialah sahabat yang pertama. Sahabat yang paling besar. Sahabat yang paling mendapat fadilat daripada sahabat-sahabat yang lain. Semulia-mulia orang Islam. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar adalah wali yang paling besar di kalangan umat Islam. Kerana dialah orang lelaki di luar rumah yang beriman. Orang yang sangat taat kepada Allah. Orang yang sangat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang menunaikan perintah Allah. Maka dia adalah orang yang layak dilantik menjadi wali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini menunjukkan bahawa Abu Bakar adalah seorang wali. Bukan sahaja seorang sahabat, dia juga seorang wali Allah yang dikurniakan kepadanya kelebihan-kelebihan. Dan Allah Ta'ala tunjukkan kepadanya karamah, iaitulah perkara yang luar biasa yang berlaku pada Abu Bakar. Iaitulah makanan yang sedikit jadi banyak serta-merta. Boleh dimakan oleh orang yang lama. Ini adalah perkara yang luar biasa yang Allah Ta'ala beri kepada hamba-hambanya yang soleh. Wallahu a'lam.